Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ustaz Dr. Ahmad Omar Capakia, Timbalan Rektor Bahagian Perhubungan Awam, Ustaz Muhammad Nasir Haq Baye, Ketua Bahagian Muassasah As-Salam Jamiah Jalal Islamiyah, Dr. Muhammad Sya'rani bin Muhammad Naim, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Institut Pendidikan Guru, Kampus Kota Baru Kelantan Darun Naim, Ustaz Mazlan Muhammad, Timbalan Rektor Bahagian Akademik Jamiah Jalal Islamiyah, hadirin hadirat ibu bapa yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah hari ini kita adakan forum untuk berbicara satu tajuk yang agaknya penting di dalam negara kita dan negara yang berada di sekeliling kita, iaitunya Semakum ASEAN, yang tidak berapa tahun lagi kita akan menjadi satu kumpulan negara yang besar di rantau ini. Tapi dalam masa yang sama, kita perlu kepada rujuk semula kepada peranan keluarga dan ibu bapa di dalam mendidik ataupun mencetak belia anak-anaknya ke arah generasi yang soleh, anak-anak yang soleh solehah, yang memahami hakikat yang sebenar apakah tujuan mereka hidup. Di sebelah kanan saya iaitunya Dr. Muhammad Sya'rani bin Muhammad Naim, sebagai salah seorang guru ataupun pensyarah yang berasal daripada Kampung Jelutung Sego, Sungai Padi. Boleh kecek Melayu samalah di tempat kita ni. Walaupun menjadi sebagai seorang lecturer ataupun guru di Kota Baru, tapi insya-Allah kita hari ini tidak ada masalah di dalam penggunaan bahasa. Insya-Allah doktor akan guna bahasa tepat, bahasa kita boleh kita faham dengan secara baik. Pendidikan beliau adalah permulaannya di UKM. Nah, di marhalah ataupun di tahap BA-nya di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan masternya di Yarmouk, Ordon, dan PhD ataupun doktornya di UM ataupun Universiti Melaya, Malaysia. Manakala yang berada di sebelah kiri saya iaitunya Ustaz Mazlan bin Muhammad, sebagai Timbalan Rektor Bahagian Akademik di universiti ini. Setakat saya tahunya BA beliau adalah yang pertama di Universiti Islam Antarabangsa Al-Madinatul Munawwarah, dan BA yang kedua kalau tak silap saya, nanti Ustaz betul semula, iaitunya di Mo'o Patani. Nah, Wilayah Islam Siksa. Manakala MA-nya, masternya iaitunya di NIDA. Alhamdulillah sekarang ini Ustaz Mazlan sedang usaha dalam mencapai ke arah PhD dan tamneng wucakan yang banyaknya tulisan-tulisan beliau di dalam pendidikan, sejarah dan sebagainya. Untuk tidak melewatkan masa, satu soalan yang sama yang ingin saya tujukan kepada Dr. Muhammad Sya'rani dan Ustaz Mazlan. Apakah hubungan rapat di antara keluarga dan ASEAN? Apakah hubungannya untuk kita nak menuju ke arah kemajuan ASEAN, tetapi kenapakah dihubung kait dengan peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak? Dipersilakan. Ustaz ada sana. Ada sana. Ustaz dua-dua minta tukar duduk.
Ya. Bismillah. Sebagai mukaddimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pengurusi majlis, rakan ahli panel, Ustaz Mazlan, pimpinan Usi Islam Jala, tuan-tuan perempuan, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Lama dah tak kecek bahasa tempatan ni. Boleh duduk atas canggung, dia kecek lagu lain sikit. Dia mari aura lain. Tapi insya-Allah pada petang ni amba akan cuba berusaha untuk sama-sama kecek dengan bahasa mudah faham. Kita tak usah kecek panjang. Pertama, amba terima kasih kepada pihak Majlis Islam Jala kerana sudi jemput amba mari ke sini secara rasmi dan untuk berkongsi sebanyak ilmu pengetahuan dan sebagainya. Sebenarnya amba rasa bahawa ulama mari sini ni sebenarnya seolah amba ni mai terjun itik, mari nak ajar itik berenang. Padahal itik duduk oleh air dah, dia lebih pandai pada kita bab berenang ni. Cuma pakak-pakak gitulah, sikit-sikit je lah. Sikit-sikit je lah, insya-Allah. Perhatian sekalian begini. Amba rujuk balik kepada soalan yang disebut oleh tuan pengurusi tadi. Apa hubungan antara ibu bapa dengan komuniti ASEAN? Amba ada slide yang amba sediakan sini. Sekadar untuk tengok takut ngatuk mata je. ASEAN tu gambar ASEAN. Logo ASEAN. Ada 10 buah negara ASEAN. Satu kawasan yang agak luas sebenarnya. Kalau kita tengok itu negara-negara yang berada dalam lingkungan ASEAN. Kita learning duduk sikit atas Malaysia juga. Ada 10 buah negara, gambar-gambar ada tu, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Kita duduk atas tu sikit je. Maknanya kita tengok, orang kata kita ni duduk di celah betapa besar kawasan yang meliputi 10 buah negara. Belum lagi kita kecek kepada sebuah dunia. Cuma ni amba nampak mungkin tuan-tuan perempuan di sini cuba orang kata nak buka sikit ruang hidup kita ni. Jangan sekadar duduk dah kata bawah macam bagaikan katak bawah purung. Mungkin nak lonjok buai teruk. Purung tu nak buka tengok lagu mana. Jadi timbullah buka purung, katak tu nak terbit luar. Nak terbit luar katak tu. Nak terbit luar lagu mana nak terbit luar ni, kita tengok katak duduk bawah purung. Terbit buka purung tengok, ya Allah, dia kata luahnya dunia. Terkejut dia tak? Awal terkejut. Mu ayah nak buat gapo supaya anak tidak terkejut. Tu dia. Tu soalan tadi tu. Apakah peranan, apakah tugas, apakah tanggungjawab mak bapak nak didik anak untuk menghadapi suasana ASEAN? Mungkin kalau lo ni perhatian sekalian, duduk di rumahnya ada dalam berbagai latar belakang, ada setengah buat kerja benar orang kata, ada noy getah dan sebagainya lagi. Jadi ruang hidup dia cuma mungkin apa getah.
Kalau orang kata getah harga naik, dia sungguh sikit. Padi harga naik sikit, sungguh sikit. Tapi apabila tak kecek bak getah bak padi, dia tak nampak kau dia dah. Jadi ruang lingkup tu jadi sempit. So kita nak peluah ruang itu. Nak peluah dia jadi tengok Allah. Yang ni luah weh. Gawa dia kena buat kita. Perhatian sekalian. Amba nak wayak satu ya peringkat awal ni. Tidak lain tidak bukan ibu bapa mesti sentiasa didik anak bagaimana yang disuruh oleh Al-Quran, disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak lagi mana dah. Orang kata kecek lagi mak gajah pun. Mesti rujuk balik pada Quran, mesti rujuk balik pada hadis Nabi, sirah Nabi, sirah para sahabat, lagu mana mereka mendidik anak untuk jadi baik. Dalam konteks ASEAN, ibu bapa kena fikir bahawa anak demo ni akan pergi dalam satu kawasan luar, sudah pasti anak demo mesti anak demo ada ilmu secukupnya. Itu hamba nak wayak. Pertama, kita mesti bekalkan pada anak kita ilmu sebanyak-banyaknya. Orang kata mana mungkin? Mana boleh jadi? Tak boleh jadilah. Kalau kita pergi keluar bawah porong tadi, tubik lapak keluar, tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Orang kecek muka tu, kita tak tahu. Kecek muka ni, kita tak tahu. Jadi, amba nak kaya ialah pertama, mak ayah, ibu bapa, mesti bersedia untuk beri sebanyak mungkin ilmu pada anak kita untuk menghadapi luasnya kawasan ASEAN ini. Itu dia. Amba rasa sebagai mukadimah, amba tingkat dulu, insyaAllah kita akan sambung kemudian. Wallahualam. Terima kasih kepada doktor. Apa yang disebut oleh doktor saat ni, dua poin yang penting, dua cut yang penting, iaitu peranan ibu bapa. Dan yang keduanya ilmu pengetahuan. Menjadi perkara asas bagi setiap orang ibu bapa mesti mempunyai ilmu dan mempunyai cara yang paling baik dan paling bijak untuk nak mendidikkan anak-anak. Soalan yang sama yang saya akan berikan kepada Ustaz Mazlan, iaitu apakah hubungan di antara ibu bapa sebagai keluarga yang kecil dan ASEAN yang mempunyai rakyat hampir beribu juta. Apakah hubungan yang kita kaitkan di dalam tajuk perbicaraan kita? Maka dipersilakan Ustaz Mazlan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah subhanahu wa ta'ala. Pada yang saya hormati Dr. Ahmad Umar Syafakia, Ustaz Abdul Nasir, pengurusi dan sahabat saya Dr. Muhammad Sya'rani bin Muhammad Naim, ikhwan, akhwat, para ibu dan ayah yang saya hormati sekalian. Sebenarnya saya dipaksa supaya kecek bahasa Thai ni, tapi bahasa semangat nak kecek bahasa Melayu kan. Ustaz ni. ผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยนี่ของผมนี่มีคนที่ไม่เข้าใจภาษามลายูกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะ เพราะการพูดภาษาไทยผมเหนื่อยนะ saya kecek bahasa Sia ni letih juga penduduk mikirnya ada. Kalau kecek bahasa Melayu insyaallah saya kebetulan seampu dengan Dr. Muhammad Sya'rani ni daripada Sungai Padi juga asal. Jadi ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าปนๆกันแล้วกันนะครับเพราะว่าตามเมสเสจแล้วก็ที่ส่งมาเนี่ยให้พูดภาษาไทยนะครับก็หนักใจไว้นิดหนึ่งประเด็นก็คือว่าอาเซียนเนี่ยนะครับในอีก4 ปีข้างหน้านี่เราจะเป็นครอบครัวเราจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งซึ่งมีประชากรเกือบ600 ล้านนะครับ550 ล้านโดยประมาณนะครับแล้วก็1 ใน 550 ล้านเนี่ยจะมีประชากรที่พูดภาษามลายูประมาณ300 กว่าล้าน300 juta lebih yang kecek bahasa Melayu เป็นการเปิดโลก
ขึ้นมาทันทีเพราะสนธิสัญญาอาเซียนเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นเรื่องของอาเซียนอย่างเดียวdengan kalimah ASEAN itu saja tapi tiga tonggak utama 3แท่งสำคัญนะครับที่เป็นสัญญาความร่วมมือของประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับแท่งแรกเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับความมั่นคงต่อไปนี้คงจะไม่ใช่เป็นเรื่องของที่ไกลเกินไปนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บาหลีในวินาทีเดียวนี่ข้อมูลเหล่านี้นี่จะต้องถูกรวบรวมที่กรุงเทพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทยาสมมุตินะครับภายในพริบนาทีภายในอะไรครับใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง 4-5 นาทีนี่ทุกอย่างนี่จะต้องมีการรวบรวมไปที่สิงคโปร์ที่จาการ์ตาที่มาเลเซียนั้นทุกคนก็จะเป็นพลเมืองเหมือนกันหมดมันก็มีรายละเอียดย่อยนะครับในแท่งนี้ในแท่งความมั่นคงนี่ในเรื่องของการส่งผู้ไร้ข้ามแดนอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะฮะอันนี้ประเด็น sebab tu kita jangan leka kita jangan lena dengan sekarang ni dan saya rasa sekarang ni apa dia menjadi suatu isu yang kita kena buat satu perbincangan yang lebih hebat lagi lagu mana kita nak menghadapi dengan apa dia Pakatan ASEAN dalam bentuk apa dia ความมั่นคง nah dia terjemah dengan apa ความมั่นคง keamanan dan keselamatan nah keamanan dan keselamatan satu yang kedua tonggak sosio budaya dan pendidikan saya rasaแท่งวัฒนธรรมและการศึกษานี่เป็นแท่งที่เรามีศักยภาพมากที่สุดนะครับในจำนวนแท่งทั้งหลายนะครับการศึกษาแล้วก็วัฒนธรรมโซเชียลบูดายาdalam sosial budaya ni dia ada pula becek mariในเรื่องของสตรีในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเรื่องของแม้กระทั่งเยาวชนนะครับการเมืองการปกครองอะไรอยู่ในแท่งนี้หมดวัฒนธรรมเนี่ยนะครับที่จริงผมก็เตรียมมานะtapi tak ada boleh tak ada masa dah jadi รายละเอียดเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมadalah sama kita ambil kecek cara bahasa saja ya bagaimana kita nak menguasai bahasa yang ditutur oleh 350 juta ini dengan satu peringkat yang boleh kata orang semua faham kita kecek saya kata ini pun dah menjadi satu tanggungjawab yang paling hebat terutamanya kepada keluarga 3 wilayah ini yang makin hari makin pupus bahasa ibunda bahasa apa semua macam-macam kita sekarang ni kita kadang-kadang tu เราอาจจะภูมิใจว่าเราได้คลอดออกมานี่ได้ 4-5 ภาษาแต่พอเราโตขึ้นมานี่เราไม่ได้สักแม้กระทั่งภาษาเดียวภาษามลายูtak erti bahasa Sia, Telo, bahasa Inggeris, tak pandai, bahasa Arab, tak erti langsung. Ia jadi lagu tu. Pandai-pandai sikit-sikit. Tapi apabila sampai ke peringkat antara bangsa ataupun sampai ke peringkat pantas, ada pentas Nusantara. Dia panggil bahasa, 4 tahun lagi dia panggil bahasa Nusantara. Adakah kita mampu menjalani apa dia melakukan satu persaingan kepada mereka? Saya มีเพื่อนอาจารย์ที่ไปทำวิจัยที่มาเลเซียแล้วก็ที่กลันตันแล้วก็มาสรุปว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ย3จังหวัดนี่อาจจะแพ้การพูดภาษาไทยนะครับการพูดภาษาไทยเนี่ยอาจจะแพ้คนที่อยู่ที่รัฐกลันตันdiตุปะโอเคคนพุทธนะครับคนไทยพุทธนี่แหละแต่เขาเรียนภาษาไทยจากแม่ของเขาพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็พูดภาษามลายูbahasa Malaysia นะ dengan persuatan lebih hebat daripada kita ต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างนี้เนี่ยนะฮะแล้วถ้าหากว่ามีการเปิดขยายขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะแพ้คนไทยพุทธที่ตุมปัดก็ได้นะฮะอันนี้ masalah pendidikan dan budaya dan ketiga tonggak yang ketiga ialah ekonomi ในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับสำหรับคนที่
มีเรื่องของธุรกิจมาเกี่ยวข้องอะไรต่างๆนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างไงเพื่อที่จะรองรับ3แท่งนี้นะครับ3แท่งนี้และก็บทบาทของครอบครัวนี่ผมคิดว่าถ้าหากว่าเราเริ่มต้นจากครอบครัวแล้วก็ไปสู่ที่อาเซียนเลยนี่ผมว่าสูงมากนะฮะเป็นการก้าวกระโดดที่นับหนึ่งแล้วก็ไปก้าวขั้นที่100เลยdaripada 1 pada 100 pada hari ini kita kecek kan daripada keluarga kepada ASEAN tapi ini adalah satu wawasan kita insyaallah ผมก็เห็นฝ่ายที่ตั้งหัวข้อนี้เนี่ยเพื่อที่จะไปปลูกนะครับวิสัยทัศน์เพื่อที่จะไปปลูกความมั่นใจนะครับของครอบครัวของเราณขณะนี้เนี่ยถึงเวลาที่เราจะต้องให้ความสำคัญเพื่อที่จะไปรองรับเรื่องของการเปิดประตูอาเซียนใน4ปีข้างหน้าการศึกษาอย่างเดียวในตอนนี้เนี่ยเรากำลังคิดว่าในระดับประเทศไทยนะครับเขาปีหน้าเนี่ยแต่ว่ายังไม่มีความชัดเจนนะครับปีหน้าชัดเจนแล้วว่าจะไปเปิดเทอมเดือนมิถุนายังเหมือนเดิมแต่อีก2 ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องไปเปิดพร้อมกันกับอาเซียนทั้งหมดนะฮะโดยประมาณเดือนกันยาเดือนเซปเทมเบอร์นะฮะ10 ประเทศนะครับเพื่อเปิดโอกาสในเรื่องของการถ่ายโอนโรงเรียนมหาวิทยาลัยอะไรก็แล้วแต่เพื่อความคล่องตัวซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็ในส่วนที่เป็นการศึกษากำลังพูดคุยกันอยู่เพราะนี่นะayat kata satu contoh yang mereka mai duduk mikir tapi persoalan ปัญหาของเราณขณะนี้หลังจากที่เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของประชากรซึ่งจริงๆแล้วนี่ผมขอยืนยันว่าไอ้ความเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปมองถึงเรื่องของการสร้างสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนอย่างเดียวแต่มุสลิมเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่สูงส่งเท่ากับสูงส่งของอิสลามยะลูวะลายุละนะครับแล้วก็มุสลิมเนี่ยถูกสอนนะครับโดยที่ว่าเขาเนี่ยเป็นเราะห์มะตัลลิลอาลามีนนะครับโลกทั้งหมดนี่เขาจะต้องเป็นผู้นำเขาจะต้องเป็นครูต้นแบบสำหรับเขาไม่ใช่เฉพาะอาเซียนอย่างเดียวแต่ก่อนที่เราจะไปถึงโลกทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะสร้างความเข้มแข็งนะฮะในเรื่องของการแข่งขันdaya persainganอันนี้สำคัญท่านดร.มหาธีก็พูดถึงเรื่องdaya persainganในที่เข้มแข็งแล้วก็การแข่งขันเนี่ยนะครับในธรรมชาติของการแข่งขันเนี่ยถ้าหากว่าเราหยุดเพียงแค่1 วินาทีเนี่ยแสดงว่าเราถูกทอดทิ้งไปทันทีนะฮะธรรมชาติของการแข่งขันdalam apa dia pertandingan dan persaingan sekiranya kita berhenti saja 1 menit maka berarti orang tinggal gitu jauh แล้วถ้าหากว่าเราไปทิ้งเราไปนอนเราไปหลับ 4-5 ปี10 ปี1 ศตวรรษนะครับนี่โลกเขาไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับอันนั้นผมคิดว่าวันนี้นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่เราจะต้องมาคิดกันนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตอนนี้นี่โจทย์ทั้งหมดเนี่ยเขามอบหมายให้กับครอบครัวแล้วนะครอบครัวแล้วก็พ่อแม่เป็นหลักดังนั้นถึงเวลาที่เราจะต้องมาคบคิดกันว่าเราจะมีวิธีการนะครับในการที่จะเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมขอให้เน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องภาษาอย่างเดียวผมว่าโอเคละkalaulah kita ambil berat masalah bahasa itu saja peranan ibu bapa dalam masalah nak menerap bahasa yang betul ke 4 bahasa ataupun 5 bahasa ini ke dalam jiwa anak-anak kita insya-Allah anak kita akan besar dalam suasana yang mampu bertutur dan bercakap dengan bahasa 500 juta dan sampai ke 1000 juta wallahu a'lam. Ya, terima kasih kepada Ustaz Mazlan. Kita kembali semula kepada Dr. Muhammad Sya'rani berhubungan dengan remaja dan ASEAN. Kita melihat sekarang ini pendidikan di dalam keluarga memang menjadi asas bagi setiap masyarakat. Baiknya satu-satu masyarakat, satu-satu negara terletaknya di keluarga. Berjayanya keluarga mendidik anak-anak menjadi generasi yang baik berarti orang yang berada di dalam negara itu terdiri daripada orang-orang yang baik, orang yang berpendidikan tinggi insya-Allah. Tapi kalau sebaliknya
Kalaulah gagal dalam pendidikan, maka akibatnya kita akan melihat bahawa walaupun ASEAN mempunyai beberapa negara, tapi dia akan gagal juga di dalam pembangunan remaja. Oleh itu di pusingan yang kedua, saya ingin jemputkan Dr. Muhammad Sya'rani untuk tayangkan kepada kita betapa pentingnya keluarga, ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Kalau Ustaz Mazlan cerita tadi 1 sampai 100, kita nak mula daripada 1, 2, memang kita sudah pun mula dah. Kemungkinan kita duduk di tengah-tengah dah 30, 40, tapi untuk nak pergi kepada 100 tu memang berhajat kepada usaha yang gigih. Oleh itu, cuba Ustaz Dr. Muhammad Sya'rani tayangkan dan gambarkan kepada kita bahawa betapa pentingnya keluarga untuk mendidik ataupun mencetak generasi yang baik menuju ke arah ASEAN. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pengasih fungsi, rakan ahli panel, tuan-tuan perempuan sekalian. Saya dengar bahasa Sia, teringat masa campocet dulu. Waktu nak habis ngaji. Waktu tak lama tak dengar. Dengar pula dah ni macam lalak pening sikit-sikit lah. Tapi tak apa, fungsi dia terjemah ke saya tadi tu. So, alhamdulillah. Perhatian sekalian, insyaAllah dalam apa ni round yang kedua ni, insyaAllah amba akan cuba buka sikit sebanyak tentang lagu mana kita mau ayah ni nak didik anak kita. Slide yang mau tayar tu kehidupan masyarakat dalam komuniti ASEAN sangat berubah. Apabila benda berubah, benda tu perlu kita berubah. Kalau benda berubah, kita duduk statik, kita tak berubah, mati kita. Tak. Kita naik basikal, gerak laju, kita buat tak tahu je, jatuh kita. Tak ada tak. Sama naik motorbike buat tak tahu gitu, jatuh kita. Sebab kena gerak laju. Dan kerana itu, apabila gerak laju, kita nak berubah. Amba tunjuk sini bagaimana berubahnya ASEAN yang perlu kepada perubahan kita juga hadirin sekalian. Aspek ekonomi, sekadar tengok gambar. Kau tengok pertumbuhan ekonomi hebat di ASEAN. Soal lagi, ini soal sosial, kemasyarakatan. Hak ni hubungan amat sangat rapat dengan peranan ibu bapa. Banyak lagi gambar. Ni tengok gambar hak rambut panjang, hak pakai seluar, napuk macam-macam. Tuan-tuan sekalian, benda tu tidak akan berubah kalau kita tidak merubah masyarakat depan mata kita. Peranan itu adalah peranan ibu bapa. Abang tunjuk gambar-gambar dulu. Apa yang ada sangat berubah. Ni yang petik daripada Indonesia. Tadi Thailand. Macam-macam. Maaf gambar ni laju sikit. Sebab amal tunjuk bahawa itu berlaku dalam masyarakat kita. Ibu bapa pun tahu sangat. Ni pun ya juga ni. Ni ya juga ni. Dan akhirnya sini. Saya laju sikit dah. Dia laju sikit. Ni tak apa, kita start je. Hak 2, 3 saat ni, pandai sekali akhir jawapannya ke sini. Ambil satu fakta. Apa yang berlaku di satu ramai anak-anak perempuan merokok. Para sekalian, mula mana pendidikan? Akda kamu lah di sekolah, tak nak marah kau sekolah, apa anak amba merokok? Ya kau, rumah dok pun. Gak anak demo tidur mana? Tidur ke sekolah kau, tidur rumah demo. Tidur belah kawal. So kerja itu kerja demo. Cuma demo tak tahu saja. Atau mungkin demo
tak pandai didik anak demo. Demo lepas kursi. Pukul 12 malam, 1 pagi, 2 pagi. Kalau di konteks Malaysia, ASEAN juga, contoh berkuat sama, kecap Melayu juga. Dengarak lagi pukul 2, 3 pagi. Tapi tani tak ada gamuknya, gamuk tu. Rubama. Tak ada. Pada sekalian. Ni angka sebenar. Budak umur bawah 10 tahun. Tak percaya, tengok. Ya maaf dah. Moga kena tengok realiti. Kau tahu tak kecek saja mana ada. Hani dia ada. Ni realiti. Waqi'i. Yang ada depan mata kita. Cuma ambo betulnya ambil hak di Malaysia lah. Pakai baju budak sekolah Malaysia lagu tu. Kau Asia tak akan lagu ni dah. Soalnya komuniti ASEAN. Benda tu boleh berjakit. Kalau tadi oleh Panel Sakman sebut, ASEAN mungkin akan jadi suatu negara yang tidak bersempadan lagi dah. Tak ada sempadan. Boleh pergi mari gitu saja. Sekarang ni dah sudah. Orang kata handset ni macam-macam boleh buat macam. Ada anak kita semua ada benda ni. So, pantau atau tidak kita. Amba cuba tunjuk kebahagiaan masalah yang perlu ditangani, difahami oleh ibu bapa. Ini komunikasi tanpa sempadan. Duduk depan komputer, internet. Mak ayah tak kenal kau benda internet. Internet ni kuih kau nasi, kau nasi internet. Lah, internet bukan nasi. Ingat kau sebuah nasi apa? Nasi hok mulah kok Karachi kau. Oh, bagi makan lagi, makan nasi internet. Anak kata, "Lagi mana mu?" Pergi kedai internet. Apa ya internet? Ingat internet sebuah kasut. Betapa mu ayah mentaliti, pemikiran, ilmu down, jatuh, kena. Penting sekali. Ni komuniti ASEAN. Kita belum kecek global dunia. Benda sama. Orang kata dunia tanpa sempadan. Tak ada sempadan lagi dah. Kalau buat nak pergi Amerika, pengik betul Yahoo. Apa tengok siapa duk gocok, siapa duk bala. Orang kata dunia dalam poket ambo ya. Penting sekali. Tapi ibu bapa tak faham munggo lagu tu. Anak keletong sikit, jatuh mopok, tak faham gawa dia. Itu suasana yang berlaku dalam masyarakat kita. So ibu bapa apa benda kerja ibu bapa? Maaf bagi laju sikit. Ini dia. Ibu bapa mesti keluarga harmoni, budi tinggi, nadi masyarakat, tamadun sejati. Bahasa Melayu tu. Sebab ahli panel tadi sebut bahasa Melayu. Ambo suka mana nak kecek pasal bahasa Melayu. Ambo kecek Ustaz Mak Ismail bawah duk senyundah dia kata. Kecek dia mengkecek bahasa gapo dia kata. Bahasa Sia ke bahasa Melayu? Dok bahasa nasi kerabu. Yang campur belaka. Dah. Oh, sungguh ni aku sidang di panel. Betul. Ambo duk Kota Baru. Kadang-kadang tu moga kita ngaji campur cet. Panas sebut tu tak? Tondeng apa? Tak ada. Ngabi pocet tu nak dengar lah berita-berita sia. Ambo baru balik 3 tahun baru Kota Baru ni. Dulu duduk di jauh tak dengar berita-berita sia. Lah ni merasa nak dengar, bukalah channel apa nge? Apa yang kepada dia? Channel tu khususnya. Chong 3 chong 7 9. Bunyi tak? Dengar-dengar ada hak suara berita bahasa Melayu. Oh, kita pun seronok. Kita teruja untuk mendengar bahasa Melayu. Itu bahasa. Dengar lepas pasal tengok kiri tak faham. Kok kanan pula tak faham juga. Dia meningkat bahasa Melayu ke bahasa gapo? Sungguh ni. Minta maaf dah. Minta maaf sangat-sangat. Demo ni
dia baca berita, perhatian sekalian. Baca berita, kau kata ini dia depan sekali, depan masyarakat. Depan masyarakat, baca berita lah. Oh, dia kecek. Tak pandai nak tiru, pertama tak pandai. Jadi, perhatian sekalian. Ambo ada satu slide ni. Mak ada, mau masa sikit lah. Boleh mengusir dah? Boleh. Tuan-tuan boleh bersabar lah. Kalau kita sabar, kita subuh sikit. Maaf. Amba naik ke bahasa. Ni dia. Betul lah bahasa. Bahasa. Dalam satu laman web, amba ambil kupas putih. Why the official language in ASEAN should bahasa Melayu? Sudah bagi jawapan di bawah ni. Kenapa sepatutnya bahasa rasmi di ASEAN adalah bahasa Melayu? Tadi pun ahli panel sebut, amba pun nak kukuh, nak kuat lagi lah. 300. Hadis sekalian. Sini satu contoh, bahasa kecek hampir sama. Beberapa tempat dalam kawasan ASEAN. Biarlah, amba tak sikit kecek ni. Nak kecek lah. Kita sekarang ni bangsa Melayu tak ada lain ni. Mak dah. Yang semua bangsa Melayu tak? Bahasa jiwa bangsa. Betul ke? Betul. Amba kata, abang ngaji bahasa Arab. Bahasa semua sama. Amba linguistik bahasa Arab. Supaya kecek linguistik, hak komponen linguistik sama saja. Semua tengok bapa orang ni kecek bahasa lagu ni. Pada sekalian, bahasa ada bahasa standard, ada bahasa dialek, bahasa tempat teh. Dia makan gapo kawan makan ikan. Dia makan gapo saya makan ikan. Itu cuma fonetik, sebutan saja. Tapi yang paling besar amal sebut ialah tata bahasa, qawaidul lughah. Kalau bahasa Arab ta'kulu, jadi kata ta'kuluna, jadi ta'kulina. Akulu, ya'kulu, ada penambahan depan, belakang sebagainya. Lawahid, sawabik. Sama aja. Bahasa Melayu apa gitu. Bahasa Melayu pun sama. Kalau lah sebut apa dia? Main, permainan, memainkan, mainan, dimainkan. So benda lagu tu perlu kita jaga. Amba sokong sangat tadi ahli panel pertama sebut bahawa bahasa tu. Pada sekali membuktikan bahasa. Jadi boleh kepada bahawa ibu bapa baru masuk poin ni. Maaf, sorry. Ibu bapa berperanan untuk membina masyarakat yang faham. Bukan main-main, iaitu di sini. Kembali kepada Al-Quran. Apabila kita rujuk balik kepada Al-Quran, kata Allah SWT, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya semasa yang beri nasihat padanya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu persekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Paling kalian kecek lagi mak gajah kata, keceklah dunia akhirat, keceklah langit bumi. Pertama sekali ialah jangan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa, amal sebut bahawa peranan anda, peranan tuan-tuan puan-puan ibu bapa adalah ajar anak kita supaya tidak syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Duduklah hujung mana pun. Jadilah ASEAN ini tanpa sempadan, jadi sebuah negara apa pun macam mana, selagi mana anak kita tu la tusyrik billah, jangan syirikkan Allah taala, insya-Allah anak kita akan sentiasa kebal dengan apa-apa perubahan. So amanat itu ialah ibu bapa kena berubah. Apabila suasana berubah dalam mendidik anak kita. Wallahu alam. Ya, terima kasih kepada doktor. Kita bersambung dan kembali kepada Ustaz Mazlan. Ambil daripada apa yang disebut oleh Dr. Muhammad Sya'rani saat ini, iaitunya
pendidikan awal mesti dibina dengan secara baik di dalam keluarga kita. Kita melihat bahawa hari ini banyaknya ibu bapa yang rasa bangga dan gembira apabila dia melihat kejayaan yang sudah pun dia berusaha sudah pun usaha dan mendapat kejayaan di dalam pendidikan anak-anaknya. Ada juga sebahagian keluarga yang masih di dalam masalah demi masalah. Pagi, petang, siang, malam berada di dalam masalah oleh kerana pendidikan anak-anak ataupun anak yang berada di dalam keluarganya sendiri menjadi anak yang lobe, yang tak erti dengar, tak erti ajar, yang payah nak didik. Kalaulah kita melihat keadaan ASEAN yang akan maju pesat lebih cepat di masa depan, berartinya negara yang berada di sekeliling negara kita ni sudah pun tidak ada sempadan lagi. Apabila maju, kita melihat kemajuan pada sekarang ni, kadang-kadang sakit kepala bagi mak pok. Tak adalah nak pergi kawan anak-anak, nak pergi jaga anak-anak. Apatah lagi kalau sekiranya lebih majunya dunia yang berada di kawasan ASEAN ni. Inilah yang saya kemukakan kepada Ustaz Mazlan untuk gambarkan kepada kita bagaimanakah kita akan cari jalan yang lebih baik dalam pendidikan anak-anak supaya menjadi anak yang soleh salihah, dan dia mengetahui dan tahu katanya identiti diri dia, siapakah dia dan ke arah manakah yang dia nak pergi. Begitulah soalannya, minta kepada Ustaz Mazlan tolong huraikan dan gambarkan bahawa hubungan di antara ibu bapa, keluarga, anak-anak dan negara ASEAN. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah sekalian, coba kita dengar pesanan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia kata, "Rubu auladakum ghaira tarbiyatikum fa innahum ya'ishuna li zamanin ghairi zamanikum." Kamu asuh dan didiklah anak-anak kamu dengan cara dan bentuk yang berlainan dengan kamu membesar pada masa dulu. Kerana mereka akan hidup pada suatu masa yang bukan dengan masa kamu. คำพูดนี้เนี่ยผมคิดว่าพ่อแม่จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญมากระยะเวลาเพียงแค่15ปี20ปีนี่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากเพียงพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและก็เราก็ตามลูกไม่ทัน فإنهم يعيشون لزمان غير زمانكم อันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวก็เราก็จะเกิดปัญหาตามที่พวกเราตอนนี้นี่กำลังประสบอยู่ผมอยากจะนำนะครับพี่น้องนะครับว่าลองเราไปดูตัวอย่างหนึ่งของรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการตัรบียะห์อนุชนเยาวชนและก็ลูกหลานของมุสลิมณขณะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นการยกตัวอย่างที่สั้นที่สุดแล้วก็ผมว่าอยากจะให้กินเนื้อที่ที่มากที่สุดนะครับยกตัวอย่างเนี่ยคือไซด์เบนซาเบตเนี่ยเรียนรู้จากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในประวัติศาสตร์เนี่ยในขณะที่ท่านอายุ12ปีเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญภาษาอิบรอนีณขณะนั้นนะครับภาษาอิบรอนีเนี่ยในขณะที่ท่านอายุ14ขวบ14ปีเป็นผู้ที่บันทึกอัลกุรอานนะครับของนบีเนี่ยในขณะที่ท่านอายุ16ปีเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับฟารออิดฮุกมที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งทรัพย์มรดกอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยเมื่อครั้งช่วงที่ท่านอายุ19ปีแค่นั้นเองท่านเป็นมารญะมันจะดีอะฮลีปากาและก็ผู้เชี่ยวชาญนะฮะในเรื่องของ
ฟารออิดในขณะที่ท่านอายุ19 ปีพอที่ท่านอายุ21 ปีเนี่ยท่านเป็นประธานในการรวบรวมอัลกุรอานและก็ได้รับมอบหมายจากอบูบักรในสมัยนั้นให้เป็นประธานในการรวบรวมอัลกุรอาน kita tengok bagaimana Rasulullah dan para sahabat mendidik remaja supaya ianya mempunyai satu tugas dan tanggungjawab yang tinggi. Bagaimanakah amanah-amanah seperti ini dimuat masuk ke dalam remaja-remaja siapakah dia tu berasa mas'uliyah มีความรู้สึกรับผิดชอบในหน้าที่อันนี้สำคัญนะครับสำคัญมากนะครับแทนที่ว่าสังคมมักจะโทษให้กับลูกแล้วก็มักจะมองว่าเยาวชนเป็นตัวปัญหาเนี่ยเราลองให้บทบาทและก็หน้าที่อันยิ่งใหญ่ให้เขาทำดูหลายๆที่แล้วนี่ misalnya di masjid tidak ada lagi satu jabatan remaja lah ni mana-mana tak ada lagi tapi di negeri-negeri lain hok maju dia ada menteri-menteri remaja dah tapi kita di masjid tidak ada satu kisim satu jabatan bahagian remaja dan perempuan wanita tak ada kanak-kamakan fai seteriและเยาวชนนี่เราไม่มี apabila masjid tidak memain peranan bagi remaja dan perempuan maka orang lain pakak mai ambil orang lain mai duk gunaคนอื่นมาใช้เยาวชนกับสตรีตอนนี้เนี่ยในสังคมเรานี่คนอื่นมาใช้ไม่ใช่สังคมเรามาใช้นะครับUsamah bin Zaid ketika dia dilantik menjadi panglima perang yang sewaktu itu adanya kibarus sahabah min amsali Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Ketika itu Usamah bin Zaid hanya berumur tak sampai 17 tahun. Dan satu ketika setelah daripada Rasulullah SAW melihat Usamah daripada jauh lagi, dia terus bersabda kata innahu la khaliqun li hadzal amr. Sesungguhnya beliau yakni Usamah diciptakan untuk memimpin. Diciptakan untuk memimpin dan dia adalah satu kepakaran syakhsiah yang tinggi di sudut imarah dan kepimpinan. La khaliqun li hadzal amr. Jadi bagaimana kalau kita nak mari tengok dalam masyarakat kita, anak-anak kita, remaja kita innahu la khaliqun li hadzal li ayyi syai'. Mereka itu dicipta untuk apa? Remaja kita lah ni, วัยรุ่น kita lah ni วัยรุ่นของเราตอนนี้นี่ถูกสร้างมาเพื่อประกอบภารกิจอะไรเพื่อทำอะไร 4-5 ชั่วโมงอยู่หน้าอินเทอร์เน็ตทั้งวันอยู่หน้าจอทีวีทั้งคืนอยู่กับเกมเล่นฟุตบอลสมมุตินะครับทั้งสัปดาห์นี้อยู่กับเล่นเคมีผสมวัตถุเคมีกับว่าnak main apa dia ผสมผสานเคมีใบกระท่อมบ่ก็ตูผสมสูตรโน่นสูตรนี่จนกลายเป็นสิ่งอะไรต่างๆตอนนี้นะครับวิกฤตของเยาวชนเนี่ยปัญหาเยาวชนนี่เข้าถึงขั้นวิกฤตแล้วมีข้อมูลจากครูหยุยนะครับปีที่แล้วอาจารย์บรรลบนะครับที่เกี่ยวข้องกับประธานเยาวชนผมจำชื่อไม่ได้นะฮะแต่ท่านครูอยู่นี่ท่านให้ข้อมูลบอกว่าเยาวชนในประเทศไทยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตอนนี้ประมาณ 700,000 คนนะครับปัญหาอันดับแรกยาเสพติดปัญหาอันดับ2เรื่องเซ็กส์เสรีนะครับเซ็กส์เสรีตอนนี้มีผู้หญิงสตรีสาวที่อายุต่ำกว่า19 ปีทำแท้งที่สถานพยาบาลต่อปีนะครับประมาณ 200,000 กว่าคนทำแท้งjiwa gugur ya 200,000 ya lebih nah jadi tubik semenek apa gitu ya แล้วก็วิกฤตข้อที่3คือวิกฤตความรุนแรงแล้วก็ก้าวร้าวganah dan masalah ganah ni saya besok kecek banyak-banyak tepat dah kata remaja kita terutama di 3 wilayah ni kecek ganah, kecek kasar. Tidak bersopan santun di dalam percakapan. Kecek ngawet tua, kecek ngaibu tak ada. Tak tahu kata punca daripada mana, tapi saya nak tahu kata sekarang learning
satu aktiviti dan kegiatan yang mendapat sambutan hebat daripada masyarakat kita di 3 wilayah learning, terutamanya di sekolah-sekolah tadika. Minta maaf saya sebut sekolah tadika, ialah kegiatan ngepek. Saya daripada orang Nara, duk kota juga, dan saya biasa bawa pelajar waktu umur 16-17 dulu di tadika di tewah pertandingan ngepek. Nah, Dr. Mak biasa ingat tak tewah ngepek. Lah ni buka dalam YouTube, anak umur 7 tahun, 8 tahun, mari guna kelimah yang tidak sepatutnya ditutur oleh orang budak-budak umur 6-7 tahun. Kecek kelimah-kelimah siapa kau perekat nyapung wala'iyazubillah. Tapi perkara itu digelak ketawa oleh masyarakat kita dan disanjung serta mendapat sambutan tinggi. Saya biasa kecek hani di sebuah ampa di Menara, di Menara di Cawak saya, dan saya show benda ni. Tiba-tiba ada seorang email yang menjadi ketua persatuan tadika di ampa tu. Dia kata lalah mana pun dia akan mempertahankan budaya mengepek ni di sekolah tadika, kerana dia bangga dengan pencapaian ini. Ini masalah. Nah, dalam pepatah rak kata mata yablughul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Bagaimana sebuah binaan ini akan tersergam indah sekiranya kamu sahaja yang sore yang buat, sedangkan orang lain datang meruntuh. Tapi sekarang learning kecek akhlak apa semua ni, kita yang membina dan kita sendiri yang meruntuh. Kita sendiri yang meruntuh. Jadi kecek panjang lah bab ni itulah, dalam bab ngepek, bab kecek, dan saya amat bersetuju sekiranya aktiviti ini diguna untuk aktiviti supaya ingin mencongkel bakat kanak-kanak berpidato, berkecek, banyak berdebat, dan kita boleh hantar di Malaysia perdebatan antara bangsa macam-macam di Kuala Lumpur dia buat. Saya amat setuju sekali. Tapi sekiranya pertandingan ngepek saya tak tahu lagi dunia duduk buat. Johan ngepek lagu mana. Dan saya tahu, saya ingat waktu umur saya umur 16-17 dulu, selain daripada pertandingan ngepek, pertandingan berbohong ada juga. Tewah bohong, minta maaf deh. Dan saya ingin menegaskan bahawa dalam sekitar 4-5 tahun dulu, anak saya belajar tadika di kawasan ini juga ada kegiatan ini, tewah bohong, tewah belawak. Lagu mana, apa tujuan tak tahu. Tujuan gapo dia. Hak ni nak minta kepada ahli ilmuwan supaya kita mari tengok kembali, kata adakah pelajaran akhlak itu mempunyai kawasan tempat. Nah, วิชาจริยธรรมนี่มีพื้นที่แคบๆในห้องเรียนกันนั้นหรือแล้วก็พอออกไปที่นอกห้องเรียนเวลาไปทำกิจกรรมนี่เราจำเป็นที่จะต้องฉีกทิ้งวิชาจริยธรรมและก็วิชาคุณธรรมwaktu kita เล่นกีฬาสีเราต้องฉีกทิ้งใช่ไหมเวลาเราไปเล่นเล่นอะไรเล่นกีฬาแม้กระทั่งกิจกรรมบนเวทีนี่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันจะแสดงถึงพฤติกรรมที่ขออนุญาตว่าต่ำต้อยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่เป็นพฤติกรรมของผู้ที่เจริญ kalau kita nak buat lagu tu kita cuba tukar molek menjadi syarah pidato dan insyaallah jamiah ada buat satu pentas untuk kita nak mencoke bakat-bakat remaja sekarang ni untuk berpidato dalam bahasa Melayu, bahasa Arab, dan kita akan hantar ke peringkat antarabangsa. Saya tahu hak tu tak apa. Tapi kalau mengepek ni saya rasa kita kena ulang kaji semula dan serah kepada orang yang bertanggungjawab supaya ulang kaji semula kerana mendapat satu sambutan yang hangat. Wallahu alam, ikhwah mai pada di Nara ataupun di Taning, di Jala, lagu mana nampak kawasan. Tapi saya berasa kata ini siapa masanya untuk kita mari untuk beri satu penegasan dan untuk kita nak bendung kanak-kanak kita supaya jangan dia terbawa-bawa oleh arus hak ni. Nah, lama dah masa 1960 tahun lagi. Masa 1960 lagi timbul aktiviti seperti ini. Tapi aktiviti ini masih segar dalam masyarakat kita. Jadi bagaimana dengan budaya-budaya yang positif
budaya aktiviti yang positif yang perlu kitaใช้ภาษาไทยเนี่ยนี่เป็นปัญหาของผมนะว่าผมพูดภาษาไทยเดี๋ยวดร.มูฮัมหมัดชารอนีบอกว่าใช้ภาษาไทยนะใช้ภาษาไทยนะก็ไม่มีปัญหานะครับเราในเรื่องของภาษาครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นตรงนี้ก็คือว่าเรากำลังประสบกับวิกฤตทางเยาวชนที่รุนแรงมากตอนนี้นี่เกิดอุทกภัยทางสังคมที่รุนแรงยิ่งกว่าอุทกภัยทางน้ำที่กรุงเทพที่ภาคเหนือสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะผู้ใหญ่และก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนี่ไปตัดป่าไปทำลายระบบนิเวศเราไปทำลายระบบนิเวศแล้วก็เราไปตัดป่ามันก็เลยทำให้น้ำทะเลน้ำจากป่านี่อะไรเขาเรียกว่าไหลนะครับโดยว่าไม่รู้มาจากไหนตอนนี้ทุกคนก็ตกใจว่าน้ำจำนวนมากมายขนาดนี้นี่มาจากไหนก็ไม่เคยเกิดขึ้นตามประวัติศาสตร์มาก่อนแต่นั่นจะน้อยไปตราบใดถ้าหากว่าเราเนี่ยเล่นแรงกับธรรมชาติเล่นแรงกับระบบนิเวศแล้วก็เราไปเป็นผู้ทำลายป่าก็จะเกิดอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันกับอุทกภัยทางสังคมเยาวชนรมาญานี้ที่ตอนนี้นี่กำลังเกิดอุทกภัยอย่างมากเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไปทำลายระบบนิเวศของสังคมเราไปทำลายนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งรัฐบาลและก็เอกชนเนี่ยเป็นผู้ทำลายระบบนิเวศของเยาวชนแล้วก็ทำให้เกิดอาการอุทกภัยทางเยาวชนขึ้นมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากแล้วก็ไอตัวเลขที่ผมบอก700,000เมื่อกี้แล้วก็210,000ต่อปีที่คนทำแท้งเนี่ยเป็นตัวเลขทั้งหมดทั้งระดับประเทศแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าตัวเลขนี้ก็คงไม่ถึงนั้นใน3จังหวัดแต่ตอนนี้ไอ้ข่าวที่เราติดตามหนังสือพิมพ์ตอนนี้นี่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของเราแล้วนะครับทุกหน่วยงานนี่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการแต่งกายpakaian nah saya bahasa di apa dia panggil bulu mata juga gigi kedai gigi apa nah tengok seorang ibu pakai dakwah besar kadang-kadang sampai ke tudung muka insyaallah tapi belakang dia tu ada seorang wairun orang tino pakai cekek pakai halus pakai kecil ada juga orang lagi tu jadi bagaimana lemah lemah jadi mak dia boleh dah kontrol diri dia tapi dia tak boleh nak kontrol anak siapa-siapa ke mereka siapa pok apa ayah mak pok tu nampak bertadayun orang beragamaนะเป็นคนที่มีศาสนาแต่เขาไม่สามารถที่จะมาดูแลลูกนะครับคอนโทรลลูกแล้วก็ควบคุมลูกดังนั้นผมคิดว่าวิธีการเดียวตอนนี้นะก็คือว่าเราจำเป็นต้องช่วยพ่อแม่เนี่ยต้องให้ความสำคัญนะครับในการที่จะเลี้ยงดูลูกแล้วก็เราต้องช่วยเขาเพราะตอนนี้นี่ลูกของเรานั้นกำลังเผชิญกับปัญหาลูกของเรานั้นกำลังเผชิญกับพยันตรายทั่วโลกทั่วทุกมุมโลกนี่เขากำลังรุมทำร้ายศักยภาพและก็บุคลิกภาพของลูกของเราดังนั้นถ้าว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจไม่ทันลูกและก็ไม่ทันโลกด้วยนี่จะมีปัญหาทันทีเราต้องรู้เท่าทันลูกและก็ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้เท่าทันโลกด้วยนะครับเพื่อที่จะไปควบคู่กันในการที่จะดูแลลูกตอนนี้นะครับแล้วก็ขอให้เราช่วยเป็นครูครองkita kena jadi parik ya kita kena jadi apa dia gapo ampangan yang boleh menyekat arus air yang derah ni jangan kita duduk sekak gitu lalu karena air derah tapi hendaklah kita menjadi เป็นเพียงแค่ครูครองนะครับที่สามารถที่จะเอากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนี้เนี่ยมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมให้ได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นครูครองแล้วนี่น้ำที่เชี่ยวกรากเหล่านี้ก็สามารถที่จะสร้างอันตรายให้กับสังคมได้เช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮฺอะลัม Terima kasih kepada Ustaz Mazlan. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, kita masih ada lagi lebih kurang 20 minit untuk kita berbicara di dalam tajuk peranan ibu bapa dalam mendidik remaja menuju ke ASEAN, kemajuan ASEAN. Jadi apabila kita melihat
ahli panel kita Dr. Muhammad Sya'rani dan Ustaz Mazlan sudah pun sapa ke kemuncak, iaitunya gejala masyarakat, panha sangkom yang ada pada sekarang ini, sama ada timur daripada keluarga itu sendiri ataupun masyarakat itu sendiri. Saya nak minta Ustaz Dr. Muhammad Sya'rani tayangkan apakah gejala masyarakat, bagaimanakah untuk kita nak mengatasi masalah-masalah problem yang berlaku, yang boleh dikatakan satu bala besar di dalam masyarakat kita pada hari ini. Dipersilakan Dr. Muhammad Sya'rani. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Musi ahli panel, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Kita duduk di pusingan yang kau belakang dah ni. Hamba awila pengusi duduk bagi maklumat hak ahli panel tak masalah ada ayat tadi. Ngangguk atau lagu tu ni. Ya Rabbi. Kenalin juga kita nak kecek belah ni. Ya Allahu Akbar. Besarnya masalah yang kita hadapi, Masya Allah. Global. Memang sebenarnya lagu tu jadinya. Kalau Ustaz Mazlan sebut, mungkin di dalam konteks tempat teh, sebenarnya mau rasa lagu tu belakang. ASEAN memang gitulah. Demo buat, kak demo, kak kawal lagu tu juga. Serupa lebih kurang je. Cuma hak nak tayar ni, hak kita ingin nak lagu ni, anak kita lagu mana ni? Bang malas maya agak tangan tada Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lagu mana nak lahir ke anak kita lagu ni? Tadi Ustaz Mazlan sebut, tak, dia kata aku tak sebut saja tak pakai ya. Lagu mana kita nak lahir ke anak kita lagu ni? Subhanallah sekali, Allahu Akbar. Benda ni tak ada muka lain dah. Ni bapak tonton perempuan sekalian lah. Kalau kita malah soal kecek gimana gajah tak okey ke? Dengan berbagai-bagai masalah hadis sekali. Kita nak lahir anak kita lagu ni molek insya-Allah. Oleh kerana itu bateri. Boleh ada bersambung. Ada bateri. Oh itu. Charge apa ada wayar di sini. Tak salah. Boleh lagi. Kalau kita nak tengok pada masalah masyarakat, perhatian sekalian, cukup banyak masalah masyarakat. Tadi yang buat taisik sepanjang tentang mana perangai anak muda, laki puan, hidup tak ada batasnya lagi dah. Siapa berlaku perzinaan, buai bayi. Kalau kita zaman dulu, zaman jahiliyah, orang buai bayi, learning buai bayi juga. Maknanya, sepatutlah lah hati sekalian. Tak ada bateri, sorry. Betul, ada gangguan teknikal. Cuma learning, mengapa pantas kita kecek, kita mesti rujuk balik pada Quran, perhatian sekalian. Kalau sebelum tadi, masuk lagu mana nak Luqman, ajak anak dia pertama, la tusyrik billah. Bapa la tusyrik billah? Apabila ada unsur tidak mensyirikkan Allah SWT, perhatian sekalian, duk mana pun dia dikebar, kuat, kebal. Kebal ni kalau orang tumbuk pun tak ubah, orang tikai tak masuk. Tu kebal kita. Bukan bebal tu bodoh. Kebal. Jadi lagu mana sebagai bapa, perhatian sekalian, nak didik anak kita supaya masuk dalam minda mereka sifat tidak syirikkan Allah SWT. Itu mesti rujuk balik situ. Dua hamba kuning kan sini, anishkurli wali walidai. Syukur, unsur syukur. Ibu bapa lagu mana ajar anak syukurkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah taala. Padahal sekalian, kalau orang makan dadah,
penagih dadah. Nagih dadah ni ya Rabbi, amba jumpa dulu gemuk dia, masya-Allah sihat dia. Jumpa lepas tu nyonyi nak rebah dah. Kalau angin kuat sikit gedung jatuh. Mata cekung, luar besar biji mata. Okey apa dia? Kena dadah. Dia merosakkan diri. Kita body sehat, segar bugar, ambil dadah, berarti kita tidak mensyukuri nikmat sehat kita ya Allah bagi. Kita nak ajar anak-anak kita, pandang ibu bapa. Apa kata dakwah tadi bahawa kalau anak kita ambil dadah dan lain-lain lagi mudah tak molek dan sebagainya. Kalau kita kata orang lain, sebenarnya anak kita tidur dengan kita, makan nasi dengan kita, kecuali makan nasi suku-suku, tak cara. Kadang dengan kita berarti peranan kita anak. Tuan-tuan sekalian, peranan tugas kita mesti didik anak kita. Kita nak lahir lagu ni bukan senang. Mesti nak ingat anak kita bahawa apa saja kita buat dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, apa yang kita buat Allah tengok kita buat. Apa kita laku Allah catat apa kita lakukan. Unsur itu kita nak masuk oleh anak-anak kita. Kalulah tadi Ustaz Malay sebut tanding gapo? Tanding ngepek, bohong pelawak. Sepatutnya mengolah lagu tu tak ada lah kan? Kita nak didik anak kita biar tidak buat mengolah lagu tu. Sesuatu yang sangat amat bertentangan. Bertentangan sangat amat sangat. Patut nak bina anak kita yakin bahawa di mana kamu berada Allah ada di situ. Apa kamu buat Allah akan catat. Allah akan tulis apa kita buat. So nilai itu tak nak masuk dalam minda otak pala anak kita. Dia akan jadi kawah kita enggak baik. Acu nak buat moga tak baik, tinggal Allah Taala ada. Acu nak ambil dadah, ingat Allah Ta'ala. Acu nak dedah, tahu dedah kan? Dedah. So dadah, so dedah. Tak tahu kan? Macam-macam tak tahu ni. Teruk ni bahasa Melayu ni. Kalau bahasa Sia tadi betul lama tak tahu. So dadah, so dedah. Dedah ni buka. Pakai baju buka tu dedah panggil. Dedah aurat. Dia so dedah, dia 3 D sebenarnya bahasa Melayu. So dadah, 2 dedah, 3 disco, 3 D. Tu dia. Dadah, dedah aurat. Nak dedah aurat, ingat Allah Ta'ala ada. Tak jadi dedah. Nak masuk disco, ingat. So nak tanam pula lagu tu. Hati sekalian, nak tanam, wahai anakku. Tu dia. Wahai anakku, mungkin mana-mana pun ingat Allah Ta'ala. Apa membuat Allah akan catat. Itu nilai. Nak masuk dalam minda fikrah anak kita. Hatulah apa saja buat ya'ti bihallah. Semua akan dicatat. Hadis sekalian, anak kita gojok tubuh sebagainya. Dan hal ni kena ingat. Apa kan rujuk oleh Quran sekalian? Mak ayah sekarang ini sama mana? Aqimis salah. Ya bunayya aqimis salah. Sekarang ini tepuk dada tanya masing. Yang mana peranan kita? Adakah setiap kali azan tuan-tuan ibu bapa mak Okey bel. Okey bel. Mu jangan bel dengar saja. Bel juga bel dengar. Jangan lagu tu. Macam mana kita suruh anak kita. Mak, semayang. Orang bel tu. Ya bunayya aqimis salah. Tak mana. Amba rasa Allahu Akbar. Kita nak buat kajian. Buat satu kajian. Apa pucuk pok kita tak semayang? Apa sebab anak kita tak semayang? Amba duk rasa pertamanya wallahu alam ni rasa yang ni mak ayah pun tak semayang. Kalau mak ayah tak semayang,
Dah suruh anak semaya. Taubat gajah pun tak buat lah kata. Ada tak buat? Kalulah ketai jalan, ketam pengajar anak je berjalan, ketai jalan dah segi, dah suruh anak dia jalan betul. La, kiamat pun tak betul. Hadis sekalian. Dah buat ayah tak semaya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jelas. Dah buat ayah tak semaya, kau pasti anak tak semaya. Dah tak semaya, apa dia jadi? Gi lagi dadah, gi dedah, diskudi, di macam di lagi. Akhir sekali, N. Kau dia N. Nun, neraka. Pada kalian. Kita dah lahir anak kita semaya gini. Mesti tu tengok gambar Allah, kalau anak aku lagu tu, Masya Allah, sejuknya, waja'alna lil muttaqina imama, ya Allah, doa semua, hak doa lah. Tapi, macam mana kita didik anak kita hadis sekalian? Parah hadis sekalian. Mungkin masjid tepi rumah kita, mungkin balasah tepi rumah kita, mungkin kita pergi balasah masjid, dan mungkin kita tak ajak anak kita pergi masjid. Bateri problem. Oh tak sesuai. Dia technical, tak ada bateri. Mungkin kita tak ajak anak kita pergi ke masjid. Apabila tidak ajak, kita nak juru seorang. Nak juru seorang. Apa nak juru seorang? Tak terbina anak kita bahan sekalian. Akhirnya anak kita pergi halang macam-macam ikut mulai. Oh, masih dalam teknikal. Bak gambar banyak lagi ni. Moga antara bangsa kan. Nak mari kecek orang tanding, orang jalan, mesti tunjuk gambar banyak-banyak sikit. Boleh tu nak pakai tu. Nampak gaya boleh. Dia betul-betul ni kata nak gambar, kita jadi gambar lah. Ya kan? Tak apalah, kita kokoh lagi. Balik pada peranan bapa. Macam mana bapa ajak anak semaya. Dan lepas tu wa'mur bil ma'ruf. Macam mana kita ajak anak kita untuk semaya juga. Maaf dah. Mesti tamah betah. Silakan. Tak apa. Tak apa. Tak jadilah. Alhamdulillah. Ada kah? Ada kah? Maknanya sama sikit kan? Kita sebut tadi bahawa kita nak lahirkan anak-anak yang baik, anak yang soleh, solehah. Bukan senang sungguh para sekalian. Tuan-tuan kita semua ada anak belaka. No, ada anak belaka. Bukan senang untuk lahirkan anak-anak sebuah kita, kita kata. Paling tidak pergi semaya, sebagainya. So, apa nak kongsi tuan-tuan sekalian adalah, kita buat benda baik. Jangan kita buat baik seorang. Awaikin ikhwah khawat. Duduk di dewan ni. Molek belaka, baik juru belaka. Tapi cuma jangan kita juru seorang. Biar orang boleh tupai kita. Khususnya anak kita. Kita pergi masjid, heret tangan.
heret tangi ke masjid. Jangan anak-anak kita. Ni kita ni macam orang tua-tua penuh masjid, tapi orang muda tidak masjid. Hadirin sekalian. Ini gejala-gejala yang ada. Kemudian gejala masyarakat kita. Ini sebenarnya beberapa nasihat. Abang petik cepat-cepatlah. Sebab masa mungkin agak dah terlewat. Antaranya, dan sederhanalah langkahmu semasa kamu berjalan. Rendahkanlah suaramu waktu kamu berkata. Abang dah rujuk balik kepada hak Ustaz Mazlan sebut tadi. Dia kata orang sebelah selatan ni kecek kasar. Waghdud min sautik. Kecek perlahan. Kecek koho-koho, sopan. Bukan kecek kasar. Tahu sekali kasar ke, sopan ke, sebagainya bermula di rumah kita. Kalau mau ayah kecek kasar, insya Allah anak kecek kasar. Kalau mau ayah kecek molek, insya Allah anak kita kecek titik training orang kata. Jelas. Dan Luqman ajar anak ni semua kecek slow, kecek molek-molek pelan-pelan, koho-koho. Ni kasar-kasar, bapa kecek kasar. Ambo kecek kasar atas ni ya, bawa ni kecek koho juga benarnya. Pak Padai, kecek atas ni orang marahnya. Hadis sekalian. So kecek aja anak kita, kecek pelan-pelan, koho-koho. Benda lagu ni, ibu bapa kita, ya, peranan luar, bi'ah luar, masyarakat luar mempengaruhi kita, ya. Amat tak tolak kemungkinan itu. Orang kita kecek molek di rumah kita ni dengan kecek nyampung luar. Kita kecek molek di rumah kita, titik tu ni. Orang kecek kursi tak betul. Lain lagi, ya. Tapi ingat, kalaulah bi'ah, usrah kita, ailah kita, keluarga kita baik, dia ada ketahanan. Tak boleh masuk. Kebar tak dikebar. Masuk, masuk sikit-sikit. Tetap ada kehebatan kita. Kecuali kita juga lagu tu juga. Kalau lagu ni tak adilah. Ni lagu ni. Kalau kita lagu ni juga, apa tu dah gambar tu? Kalau kita lagu ni, namun lagu ni memang ada di mana-mana. Ada mana-mana. Dan kita lagu ni juga. Tapi yakin bahawa kita tak lagu ni. Kita tak lagu ni. Tapi mungkin anak kita, hak tu kemungkinan. Maaf saya sebut. Kata Tuhan adik-adik ni penuh yakin bahawa kita nak bina usrah baik. Entah lagu mana anak kita duduk di rumah ke, atau duduk mana ke. Hadis sekalian. Hadis besar. Rupa-rupa anak kita duduk atas tangga, duduk ngarak dengan orang. Subhanallah. Tak sih kan? Bagi laju sikit maaf tuan-tuan sekalian. Hadis sekadar nak duduk perangai anak kita. Ni Malaysia ni. Jauh dia bagi Congkik tak? Congkik foto. Repek. Puak dia patah tekak, putuh tangan, putuh dua, putuh perut. Tengok relax ya dia. Pandai kamu mati sangat. Pandai kamu mengepek sangat, mati dah. Aku duduk lagi. Dia muda Tapi anak siapa? Masyarakat siapa? Masyarakat kita. Mungkin anak kita, mungkin anak aku, anak saudara kita, anak sepupu kita, masyarakat kita. Tapi ingatlah bermula daripada keluarga. Hak ni tengok lagi lah hak ni. Hak ni memang kita Allahu Akbar. Ada sekolah ni. Tukai ada sekolah tu. Apa tunjuk lama sikit lah biar dah ustaz sebut dah tadi pun. Ni berlakon. Hadis sekalian. Sama ada rumah kita buat baik sebagainya, tapi kita di luar sana masalah. Dan mungkin hak ni apa nak hantar si hak ni asal lagi nak cepat hak ni kita boleh ajar wayak tapi ramal hak ni hak terakhir hantar si lagi hantar si hak ni pun si hak tadi
Orang imputasi agak biarlah bahasa Melayu. Duk mana? Kau lagi lah boh. Oh tak ada. Ni tadi. Ada peski ya. Ni lah. Ni sebagai terakhir. Apa hati sekalian? Kita kena ingat duduk mana kita. Kata bumi mana kita pijak, langit mana kita junjung. Namun kena ingat Islam lah penyelesaiannya. Kalau tuan-tuan kata buat mungkin ada projek yang tidak ada 20 juta. Projek itu bagai-bagainya macam-macam duit turun kita kata. Tapi kita tidak berasas pada Islam, tak jadi gapo. Kena rujuk balik pada Islam. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Apa pun saya problem, apa pun masalah kita, rujuk balik pada al-Islam sebagai penyelesaiannya. Kalau anak kita tak tutup aurat, dedah, kena royak. Kita kan orang puan apabila haid dia tutup aurat ini. Sini okeylah. Ni okey. Luar sana peranan anda, tugas tanggungjawab anda untuk dakwah orang lain. Anak kita isak dadah, didik dia lagu macam tadi dan sebagainya. Oleh kerana itu apa sebut ialah ibu bapa mesti ambil rujuk Islam semula. Keluarga mesti bina di atas mawaddah, rahmah, didik anak di atas asas tersebut. InsyaAllah anak kita akan sentiasa terdidik. Awak terdidik, dia akan terpresu pada Islam, dia akan duduk atas landasan Islam insya-Allah sampai ke akhir hayat. Selesainya lah berdasar pada al-Islam. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih kepada Dr. Muhammad Sya'rani. Pusingan yang terakhir kepada Ustaz Mazlan. Bila kita melihat sekarang ini, dan ingin saya tambah sikit sebanyak, sethaban yang paling penting di dalam masyarakat kita ni lebih kurang 3 perkara. 3 sethaban. Sethaban yang pertama, keluarga. Bermula daripada lelaki perempuan yang berkongsi di dalam hidup, maka terkeluarlah daripada lelaki perempuan itu iaitu anak-anak. Yang kedua iaitunya sekolah. Pendidikan anak-anak kita di sekolah sekarang ni, adakah kita sebagai seorang muslimah rasa puas hati dengan sekolah yang mendidik anak kita? Dan yang ketiga iaitu masyarakat. Memang kadang-kadang masyarakat menjadi racun kepada anak-anak kita. Di pusingan yang 3 ni, Ustaz Mazlan akan tayangkan kepada kita gambaran masalah remaja, masalah keluarga, masalah masyarakat. Kalaulah kita nak kecek katanya ASEAN, memang rasanya terlalu jauh kita nak kecek di tahap ASEAN yang akan lebih maju di masa hadapan. Tetapi kalaulah kita tak kembali kepada rumah tangga kita sendiri, saya yakin bahawa ASEAN pun akan runtuh kalau sekiranya rumah tangga runtuh. Begitulah. Nak minta kepada Ustaz Mazlan cuba tayang dan apakah cara penyelesaiannya mengikut ajaran Islam terhadap remaja yang begitu rusak, walaupun di sebahagiannya kita melihat berbangganya keluarga-keluarga yang anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Dipersilakan Ustaz Mazlan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, faqidu syai' la yu'tih นะครับคนๆหนึ่งนั้นไม่สามารถที่จะให้ในสิ่งที่ตนเองไม่มี seseorang tidak akan memberi dengan apa yang dia tidak miliki. นั้นการตัรบียะห์การอบรมการสั่งสอนนี่เป็นส่วนหนึ่งของการให้ ก่อนที่เราจะให้เนี่ยเราก็ต้องให้ความมั่นใจว่าเรามีสิ่งที่เราจะให้ไหม อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าปะปัตตะภาษาอาหรับเรียกว่าฟาคิดุชัยลายุติเราจะให้ภาษาให้กับลูกของเราได้อย่างไร
ในเมื่อเราเนี่ยอ่อนในเรื่องภาษาเราจะไม่สามารถที่จะให้ในเรื่องของกริยามารยาทจรรยาบรรณจรรยามารยาทที่ดีถ้าหากว่าเราไม่มีจรรยามารยาทที่ดี bagaimana kita nak memberi akidah yang betul ibadah yang kena dan akhlak yang mulia yang telah disentuh oleh Luqmanul Hakim yang selaku 3 asas penting dalam membina anak 3 หลัก3ฐานสำคัญของการอบรมเลี้ยงดูลูกที่ลุกมานสอนให้กับคุณพ่อทั้งหลายว่าจงเอารูปแบบและก็มาตรการของลุกมานซึ่งเป็นเพียงแค่ทาสนะครับผู้รับใช้ผิวดำแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็จะถูกจารึกไว้ในอัลกุรอานและก็เป็นชื่อซูเราะห์ด้วยพ่อทุกคนจำเป็นที่จะต้องเอาลุกมานุลฮะกีมมาเป็นพ่อตัวอย่างสำหรับเขาอย่างน้อยที่สุดเอา3 ฐานอะกีดะห์ที่ดร.มูฮัมหมัดชารอนีได้บอกว่าเมื่อกี้อะกีดะห์ตรงนี้นี่เราไม่จำเป็นที่จะต้องลงลึกว่าอัลกุรอานนั้นมักลุกหรือไม่มักลุกเราไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นด้วยว่าอัลลอฮ์มานุอัลอาร์ชิสตาวะเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปในลึกในเรื่องของรายละเอียดของอะกีดะห์แต่อะกีดะห์ง่ายๆนะครับที่มีผลต่อความเป็นมุสลิมเนี่ยมันล่อแหลมในชีวิตประจำวันเนี่ยล่อแหลมต่อการที่ว่าเป็นอิสลามเนี่ยจะเป็นโมฆะหรือไม่ตรงนี้นี่สำคัญผมเคยไปคุยกับที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะใน3 จังหวัดนี่แหละแล้วก็พี่น้องหมอและก็แพทย์ให้ข้อมูลว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ 80% ของพ่อแม่ที่เป็นมุสลิมเนี่ยคลอดที่สถานโรงพยาบาลเนี่ยโดยมีปากกาอันเนาะนี่ปากกาตาลิชาจิงตาลิกแลตาลิชาจิงอาซิมะ 80% พวกเราลองไปดูนะครับว่าโรงพยาบาลจังหวัดนะฮะผมได้รับการยืนยันจากหมออย่างนั้นนะ80% mak pak ni pakai anak dia tali cacing sewaktu baru lahir 80% เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะครับเราเริ่มที่สิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่ล่อแหลมต่อเรื่องของชิริกหรือว่าไม่ชิริกแล้วเรื่องคิลาฟอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ล่อแหลมนะกับความเป็นมุสลิมแล้วสิ่งปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันนี่พอลูกของเราเติบโตขึ้นมานี่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้ลูกของเรานั้นทำให้ความเป็นมุสลิมของเขานี่เป็นโมฆะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะฮะในเวลาที่ชั้นชิดเนี่ยตอนนี้มีลัทธิหนึ่งนะฮะที่แพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งใน3 จังหวัดก็คือลัทธิด่าซอฮาบะห์พ่อแม่ตั้งหลักกับลัทธินี้ยังไงเคยไปถามลูกของเขายังไงบ้างเมื่อวานนี่ผมได้รับอีเมลจากเพื่อนคนหนึ่งนะครับเขาส่งมาจากซูดานของดร.มูฮัมหมัดอัลอามีนอิสมาเอลเนี่ยดร.คนนี้นี่อ่านคุตบะห์แล้วก็ในคุตบะห์นี่ดร.คนนี้เนี่ยเอาปืนนะครับปืนพลาสติกของเด็กเล่นๆเนี่ยนะเขาขายประมาณ5 จูเนย์ผมไม่ทราบที่ซูดานนะ5 จูเนย์นี่กี่บาทนะครับบ้านเรานะครับเซฟครับพวก5 จูเนย์ประมาณเท่าไหร่ครับที่กบลักกุประมาณ30 บาทนะฮะปืนพลาสติกแล้วก็พอเราพอเดี๋ยวไปเจ๊มาอินี่กดขึ้นมามันก็จะยินเสียงรัวของปืนพลาสติกของลูกๆของเราเนาะบุญยิงวอกปังใช่ไหมแต่ท่ามกลางเสียงเหล่านั้นก็จะมีเสียงเทพขึ้นมาบอกว่าอิดริบบิฮัสซัยดะฮ์อาอิชะอิดริบบิฮัสซัยดะฮ์อาอิชะขอให้ท่านนี่ใช้อาวุธนี้นี่ไปทุบตีนางอาอิชะอิดริบบิฮัสซัยดะฮ์อาอิชะอิดริบบิฮัสเสียงชัดเจนมากเลยนะฮะมาพร้อมๆกับปืนพลาสติกนี้ซึ่งสั่งตรงมาจากประเทศแม่ที่เป็นลัทธิด่าซอฮาบะห์นี่แหละนะครับแล้วก็หนังสือตอนนี้นี่ที่ประเทศซูดานดร.อามีนดร.มูฮัมหมัดอัลอามีนนี่บอกว่ามีขายประมาณ 3-5 จูเนย์นะครับหนังสืออะไรครับหนังสือที่บันทึกผู้ที่ทำซินากับไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับเยอะมากนี่คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยพวกเราจำเป็นที่จะต้องรับมือ
ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เกิดที่ประเทศซูดานที่อียิปต์ไม่นานนะครับมันก็ต้องมาเกิดที่ประเทศไทยแน่นอนMari pada sini buat sebuah buku untuk nak menerangkan kata penzina dengan Siti Aisyah na'udzubillahi min dzalik yang mana ibu ummahatul mukminin ini bukan sahaja dibersih oleh ahli bumi bahkan ahli langit sendiri wahyu sendiri telah pun membersihkan baginda tetapi dia sanggup panggil memfitnah dan melaknat serta mencaci para sahabat. Iniเป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับในเรื่องของฐานของอะกีดะห์ฐานของอิบาดะห์ที่ดร.มุฮัมมัดอามีนมุฮัมมัดชารอนีบอกเมื่อกี้อิบาดะห์มีเยอะมากแต่ลุกมานี่พยายามที่จะยกอิบาดะห์หนึ่งเท่านั้นนะฮะแค่ฐานอิบาดะห์เรื่องของการละหมาดนะครับเรื่องของการละหมาดวะอักีมิสศอลาเรื่องของการละหมาดอย่างเดียวพ่อแม่ปัจจุบันนี่ใช้มาตรการในการที่จะดูแลลูกโดยเอาเครื่องมือของการละหมาดเนี่ยมาดูแลลูกได้อย่างไรเราจะเอาละหมาดนี้มาเป็นเครื่องมือนะครับมาเป็นเครื่องมือในการดูแลลูกๆตั้งแต่อายุ7 ขวบจนถึง14 ขวบ14 15 ขวบเราจะใช้อย่างไงแล้วก็ผมก็บอกว่าไม่มีหลักฐานอิบาดะห์ใดๆที่อิสลามให้ความตระหนักและก็ให้ความสนใจมากไปยิ่งกว่าอิบาดะห์ละหมาดอีกแล้วถ้าหากว่าพ่อแม่ให้ความสำคัญ8 ปีนะครับ8 ปีbawa tolong bawa anak mak pak ni pergi kepada masjid terutamanya pak จูงลูกเข้ามัสยิด bawa anak pergi menganggut anak di masjid tiap-tiap waktu cuba kita tengok 8 ปีนี่มันจะออกมาเป็นยังไง kita cuba menganggut anak kita pergi di masjid daripada kita hidup menganggut di lain อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมบ้านเรานะครับฐานอิบาดะห์นะฮะโดยเฉพาะฐานอิบาดะห์dan asas yang ketiga yang diajar oleh Luqman ialah asas akhlak ฐานakhlak คือทักษะชีวิตสกิลฮิดบakhlak คือสกิลฮิดบนะคือทักษะชีวิตวักดุดมินซาติกวะลาตัมชิฟิลอัรฎิมารฮาอะไรต่างๆนี่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นทักษะชีวิตทั้งสิ้นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอัคลากอิบาดะห์แล้วก็เรื่องของอะกีดะห์แต่เป็นเรื่องของทักษะชีวิตล้วนๆหลายคนที่อะกีดะห์เข้าใจอะกีดะห์มีอิบาดะห์ที่ถูกต้องแต่มีปัญหาในเรื่องของอัคลากสมมุติอันนั้นครับอาจจะเขาไม่สามารถที่จะผสมและก็ประยุกต์ในเรื่องของอะกีดะห์และก็อิบาดะห์เพราะว่าถ้าอิบาดะห์ที่ถูกต้องจริงๆก็สามารถที่จะทำให้อัคลากของเขาเนี่ยดีนะฮะแต่ว่าปัญหาเราอาจจะบกพร่องไปที่เรื่องของอิบาดะห์แล้วก็เรื่องของอะกีดะห์ด้วยนั้นฐานจริยธรรมนี่สำคัญนะฮะสกิลฮิดบนี่penting dan bagaimana masyarakat kitaสังคมบ้านเราณขณะนี้นี่เรากำลังจันโลงเรากำลังเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับลูกๆของเราให้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับโลกในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการใช้ภาษาที่พวกเรากำลังเป็นห่วงกันอยู่ตอนนี้ทักษะการใช้ภาษาอย่างเดียวนี่เราแพ้แล้วเราแพ้แบบราบคาบแล้วก็หมดรูปแล้ว kita tidak ada kecek dengan bahasa gapo kita tak erti nah Dr. Muhammad Syarani tak erti pemberita kecek tu pemberita dah tu pemberita congkau dah tu nah kecek dengan bahasa Melayu dah nah tapi orang Melayu dengar tak erti malu kita nah dengan sebab apa dia panggil orang nak boleh kecek di radio di TV ni telah pun ada satu pemilihan yang hebat kalau di lain tempat-tempat negara lain tapi kita ambil gapo untuk nak menggambarkan keberesan kita tu nah itu dia penting nah dia penting jadi kita nak buat lagu mana kalaulah Zaid bin Sabit boleh menguasaiถ้าว่า Zaid bin Sabit นี่สามารถที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาอิบรอนีณขณะนั้นซึ่งเป็นภาษาที่เขาใช้เป็นภาษายิวกันอยู่ณปัจจุบันนี่ถามว่าเราตอนนี้นี่เข้าใจภาษายิวกี่คนเราเข้าใจภาษาจีนกี่คนนะ3 จังหวัด 3-4 ล้านคนนี่เข้าใจภาษาจีนซึ่งภาษาจีนเนี่ยเป็นสิ่งที่ใกล้กับเรามากแล้วก็เราก็เคยท่องตั้งแต่สมัยที่เราเรียนอยู่ป.น.อยู่แล้วนะถึงแม้ไม่ใช่หะดีษก็ตามอุตุลบุลอิลมาวะลาบิสซินแต่ถามว่าตอนนี้นี่เรามีความเชี่ยวชาญภาษาจีนกี่คนนะครับกี่คนในระดับ 4-5 ล้านอพอเดียที่เป็นประชากรของ3 จังหวัดอันนี้สิ่งนี้ต่างหากที่ผมอยากจะย้ำอยู่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องลุกขึ้นแล้วนะครับพ่อแม่kita tidak ada hak lain dah kalau orang lain mari
ทุกฝ่ายที่จะมาทำลายเนี่ยเราในฐานะที่ว่าเป็นสถาบันครอบครัวเรามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่เรามีการงานที่สูงส่งนะครับเพราะเราคือประชาชาติที่สูงส่งและก็เรากำลังสร้างประชาชาติที่อะไรนะเป็นประชาชาติที่สูงส่งตามที่อัลลอฮฺ Subhanahu Wa Taala ต้องการนะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺ Terima kasih kepada Ustaz Mazlan dan dari pusingan akhir minta Dr. Muhammad Sya'rani wasiat kepada hadirin hadirat di dalam tajuk yang kita sedang bicara dalam masa 2 minit. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, hamba rasa sangat teruja lah. Teruja tu apa dia? Bahasa Melayu atau apa dia? Kerana dapat bersama perhatian kepada petang ni. Dan insya-Allah hamba rasa banyak dah benda kita bincang bersama. Dan mungkin dah banyak dah kita dapat simpul beberapa pengajaran sebagainya. Cuma sebagai akhirnya ada beberapa pandangan daripada masyarakat pribadi. Mungkin pertama yang sebut ialah sebut soal peranan ibu bapa dalam mendidik anak dalam generasi baru ni dalam komuniti masyarakat ASEAN. Pertama, kerana keluarga, biarlah keluarga itu keluarganya berasas kepada mawaddah dan rahmah. Binalah keluarga kita sebenarnya di atas asas mawaddah, kasih sayang antara satu sama lain. Sebab kita yakin bahawa kalulah periuk itu periuk 3 segi, dia tidak akan mungkin keluar nasi bentuk bulat. Kalau periuk tu 3 segi, maka nasi tu 3 segi lah. Bagaimana kuih, lagu itulah acuannya. Kalau keluarga kita tak ada unsur mawaddah rahmah, maka anak tak suka duduk di rumah. Awal tak suka duduk di rumah, dia pergi cari orang lain. Cari gu dia, saing dia. Jadi lobby. Tak. Sepak ketah orang kata. Tapi kalaulah rumah kita, keluarga kita baik, tenang, seronok, suka, gembira, anak duduk rumah suka. Tengok mak, seronoknya mak. Tengok ayah, alhamdulillah, anak akan duduk rumah. Jadi poin pertama ialah binalah keluarga kita di atas asas rahmah mawaddah. Nombor 2, tak boleh dah kecek apa-apa hadis sekalian. Mak ayah mesti ada contoh pada anak-anak. Mesti ada contoh pada anak-anak. Biarlah anak kita tanya dia, siapa contoh kamu? Mak saya, ayah saya. Bukan orang lain. Siapa contoh misali kamu? Mak saya, ayah saya. Siapa situ patut kita didik, kita jadi contoh pada mereka. Kalaulah anak kita kata, oh saya contohi dia tu dia ni, bukan mak ayah, maka kita dah ada sedikit situ kesilapan, ada dah problem di situ. Jadilah kita sebagai contoh pada anak kita. Nombor 3, sedarlah bahawa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Terbaik orang mukmin adalah yang terbaik akhlaknya. Akhlak perlu dididik. Anak kita, perhatian sekalian, tugas kita didik dia kecek lembut ke, bersopan santun ke, beradab sopan dengan orang lain ke. Kita lah hati sekalian. Kita mak, kita ayah lah akan didik mereka. Harap orang lain tak sama. Kita hantar anak kita ke sekolah, tangi ibu dengan tangi cikgu di sekolah, tangi kru di sekolah, hatta kru jai pun tak sama dengan tangi mak ayah dia. Tapa mak, tapa ayah, dengan cikgu tapa, dengan kru tapa, tak sama. Sedarlah bahawa didik anak kita adalah tugas tanggungjawab kita. Terakhir, kerana nampak Ustaz Mazlan pun sebut tentang 2 kali tentang bahasa, hamba pun nak terkesa lagi tentang bahasa Melayu. Sebenarnya hadis sekalian, hamba rasa tersentuh sangat-sangat. Tuan-tuan bangsa Melayu, hamba bahasa Melayu. Sebenarnya Nusantara ini, ASEAN adalah monopoli adalah orang Melayu, bahasa Melayu sebenarnya. Cuma hadis sekalian, kita kena terima hakikat bahawa bahasa tetap berubah.
Bahasa berubah. Yang tak berubah bahasa Quran je. Bahasa Arab. Sabit. Tak berubah. Hebat dia. Bahasa kira dia. Tapi bahasa lain tu tak berubah. Bahasa orang putih pun berubah. Apatah lagi bahasa Melayu tidak kekal. Tapi ingat, apa nak sebut awak? Masa mula-mula penjajah masuk ke Nusantara, ke ASEAN, bahasa Melayu lah bahasa utama waktu itu. Terutama di Melaka, di petani. Bahasa Melayu adalah bahasa utama. Tapi bila kerana mereka tak say ke bahasa Melayu, maka Melayu dikikiskan. Terutama apabila bahasa Melayu dikecek dalam bahasa dialek masing-masing, daerah masing-masing. Nara negara tani tak serupa dah. Ikan, lain-lain dah. Itu cuma dialek, biarlah dialek. Hak amu nak tekan sekali nanya apabila berkecek dengan Datuk Ahmad Umar, anak dia pengaji PhD bahasa Melayu sebagainya. Abang rasa cukup gembira, mungkin akan masa nanti akan berkembang bahasa Melayu dia ikut tata bahasanya. Amat sebut ialah bahasa Melayu kita besar, dia perlu berubah. Dan kita biarlah kecek ikut tata bahasa. Itu apa nak sebut. Tata bahasa tu nahu. Ikut nahu. So bunyi, contohlah ni, ambo kecek sekarang. Saya bercakap sekarang, itulah cuma bunyi politik ya, tapi dari segi tata bahasa sangat kita tambah sini. Oleh yang demikian maka biar betul tambah tu. Permainan dimainkan, kemainan. Adakah kemainan? Tak ada kemainan contohnya. Benda lagu tu hadis sekalian. Hak abang dengar berita tak payah lagu tu lah. Apa kita tak payah bahasa. Dia tambah kau ni. Jadi abang nak wayak, nak bersama abang sekalian. Abang cukup sensitif. Apa maksud Melayu lagu ni? Biar kecek bahasa Melayu dengan bahasa yang paling baik. Dengan tata bahasa betul. Belajarlah bahasa Melayu. Keceklah bahasa Melayu. Kalau kita tak kecek bahasa Melayu, siapa lagi nak kecek? Abang rasa kita bahasa Melayu, kita kecek Melayu. Sama Melayu? Maaf tak ada. Saya tadi. Sila. Kita kecek orang Melayu, kecek bahasa Melayu. Waktu ngawasiah, kita kecek sia. Nabi pun sebut, belajarlah satu kaum, belajarlah bahasa sesuatu kaum, dan saya kamu tidak akan tipu oleh kaum itu. Kita belajar, tapi waktu kita kecek Melayu, sama Melayu kecek Melayu, pure Melayu. Melayu sebenarnya. Waktu orang putih, kecek orang putih sebenarnya. Dengan orang Arab benar-benarnya. Dengan orang bukan lain, benar-benarnya. Biarlah, insya-Allah baru ini akan jadi. Terima kasih pada semua. Terima kasih pada Universiti Islam Jala yang kuasa Samina pada hari ini di atas kesudian tuan-tuan perempuan menjemput kami, saya dan keluarga datang sekeluarga ke sini kerana untuk menghadiri program ini pada hari ini. Terima kasih semua. Jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di akhir ini akan diwasiat oleh Ustaz Mazlan sebagai pusingan yang terakhir. Dipersilakan Ustaz Mazlan. Allahuakbar. Jadi itu saja. Jadi mungkin kita gisuk dengan bahasa kan ada. Gitulah. Saya pun jadi bahasa kata terharu, tapi jadi oleh kerana meraihkan kepada akhwat, kaum ibu dan kaum ayah yang tidak memahami bahasa Melayu. Mari saya difahamkan, kata mari daripada wilayah Songkla dan Setun dan sebagainya. Jadi tidak faham. Dan kita mungkin seperti mana yang kita faham belakang dah masalah bahasa ni, kita gunakan satu wasilah untuk dakwah. Dah apa dia bahasa 60 juta bahasa Thai ni sebenarnya. Rektor pun ada beri rangsangan pada kita. Bahasa Thai adalah bahasa 60 juta, bahasa Arab adalah bahasa agama, bahasa Melayu adalah bahasa ibunda, dan bahasa Cina adalah bahasa niaga, dan bahasa Inggeris adalah bahasa dunia. Jadi kesemuanya itu kita boleh memiliki dan menguasai insya-Allah. Sekiranya kita ingin ke ASEAN. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua ahli panel, Dr. Muhammad Sya'rani bin Muhammad Naim dan Ustaz Mazlan bin Muhammad. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, sebelum daripada kita nak khitam majlis ini, ingin sedikit saya iklan. Sebenarnya Ustaz Mazlan lah
yang lebih berhak untuk mengiklankan hal ini. 3 minggu lagi kita akan berhari raya. Tema khutbah yang disetujui insya-Allah, kita pergi ke arah Yawachonและการเปลี่ยนแปลง Asy-syabab wa taghyir, remaja dan perubahan. Inilah yang kita akan titik berat. Oleh kerana kita melihat sekarang ini gejala masyarakat dan remaja-remaja kita memang menjadi satu perkara yang mesti kita beki dan kita mesti ambil berat berhubungnya dengan mereka itu. Oleh itu saya rasa dengan 2 ahli panel yang mari betul kepada kita di petang ni akan menjadi manfaat dan akan menjadi faedah dan titik tolak untuk kita pergi ke arah lebih maju lagi. Apatah lagi kalau sekiranya kita kecek ataupun kita bicara berhubungnya dengan ASEAN yang akan lebih maju 10, 20 dan seterusnya akan lebih maju lebih pada sekarang ini lagi. Maka sekadar inilah saja, kalau sekiranya di dalam pimpin saya tersalah, tersilap, tersinggung perasaan, maka saya harap minta maaf. Dan kalaulah perkara yang baik sama ada daripada Dr. Muhammad Sya'rani dan Ustaz Mazlan, maka itulah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Ustaz Abdul Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka pihak kami ucap ribuan terima kasih kepada segala ahli final yang sudi memberi penyampaian dan perbahasan dalam tajuk peranan keluarga dalam mendidikkan generasi baru. Maka agenda seterusnya saya mempersilakan Timbalan Rektor Bahagian Perhubungan Awam Dr. Ahmad Umar Capakia untuk menyampaikan cenderamata kepada ahli final sekalian. Fadhil masykurah. Maka mempersilakan Tuan Dr. Muhammad Sya'rani menerimakan cenderamata daripada Timbalan Rektor, insya-Allah. Alhamdulillah. Maka seterusnya Ustaz Mazlan, fadhal masykur. Dan seterusnya Ustaz Muhammad Khaya terimakan cenderamata daripada Timbalan Rektor, insya-Allah. Maka kemudian daripada kita akan menutup majlis oleh Timbalan Rektor Bahagian Perhubungan Awam Dr. Muhammad Umar Capakia, maka saya beri iklan sedikitนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนที่ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อะห์มัดอุมัร จาปะกียาท่านจะกล่าวปิดพิธีในวันนี้ขอประชาสัมพันธ์เรื่องแบบสำรวจข้อมูลครอบครัวมุสลิมครับท่านมุสลิมีนนะฮะหรือมุสลิมะที่ยังกรอกไม่เสร็จขอความกรุณาท่านกรอกแล้วก็ส่งก่อนที่ท่านจะออกจากห้องนี้ด้วยครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมขอเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ดร.อะห์มัดอุมัร จาปะกียากล่าวปิดพิธีขอเรียนเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชเราะฟิลอันบิยาอิวะสซาลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิอัจมะอีนYang berbahagia pimpinan universiti, jawatan kuasa yang menganjurkan majlis ini, ikhwan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, atas nama pimpinan Universiti Jala
dan pimpinan Setaban As-Salam merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak penganjur Fai Kecekan Satri Setaban As-Salam yang di bawah pimpinan Ustazah Hamidah Gakzu dan ahli jawatan kuasanya yang menganjurkan majlis ini dengan kerjasama Sun Persaingan Peracam Cangwat Sopongo setiap wilayah, dan juga ucap terima kasih kepada penceramah utama kita yang datang dari Malaysia, Dr. Muhammad Sya'rani, dan kepada penceramah-penceramah kita yang lain, Ustaz Mazlan dan sebagainya. Kita ucap terima kasihlah dalam menjayakan majlis ini, dan juga terima kasih kepada pihak ikhwan akhwat yang turut serta ke dalam majlis ini, yang mana kita maklum bahawasanya majlis kita pada hari ini ialah berhubungan dengan Al-Baitul Muslim, keluarga Islam. Jadi kita duk bincang hubungan dengan keluarga yang merupakan satu dasar penting bagi jamaah kita, memperjuangkan hal keluarga, dan dihubung kait dengan ASEAN. Tadi kita dengar masalah ceramah Community ASEAN. Jadi kita dapat lihat bahawasanya pihak penganjur seminar ini dia bawa kita ke keluarga cakap ke keluarga hubung kait dengan ASEAN. Jadi sebagai kepada prinsip jamaah kita ni alamiyatul dakwah. Perjuangan kita lah ni bukan perjuangan wataniyah, kaumiyah yang sempit. Perjuangan kita alamiyah. Kita nak bawa masalah saat itu ke arah sejagat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekarang perubahan di peringkat ASEAN ni dia tubuh jadi kepada 11 buah negara, 12 buah negara nak satukan ASEAN. Jadi kita nak mendidik generasi, nak bina generasi sesuai dengan perkembangan ASEAN ni. Kita nak anak-anak kita, generasi anak-anak ni, kita didik anak-anak tu sesuai dengan perkembangan. Sekarang untuk saya nak maklum bahawasanya akan berlaku perubahan politik negara, politik hak radak Pumipak, dia akan berlaku dalam masa tak lama. Jadi kita nak bawa anak-anak kita saat ini tu perlu kena sesuai dengan perkembangan ini. Boleh jadi โครงสร้างการเมืองโครงสร้างการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงdalam masa yang terdekat. Kemungkinan juga dalam peringkat masalah kepada ASEAN ni akan satukan. Boleh jadi lah ni kita duk guna duit bak, duit ringgit. Boleh jadi 2, 3, 4 tahun tu dia akan berubah lah. Dia akan berubah. Jadi kita buat hari ni tu kita nak didik anak-anak kita nak widya dengan perubahan ini. Jadi saya kepada rasa terima kasihlah kepada pihak penganjur yang menganjurkan majlis ini, dan diharapkan semoga kali ketiga, ini kali kedua, dan kali ketiga dapat teruskan lagi dalam peringkat yang lebih luas lah, insyaAllah, atas nama pimpinan universiti ini sangat bergembira dan bersedia untuk berikan kerjasama, memberikan kerjasama. Itulah dia sebagai hasrat kita. Kita nak jadi kepada hak kali ketiga tu lebih luas lagi lah, insyaAllah, lebih luas lagi. Itu yang kita harapkan. Semoga kali ketiga ni kita nak pihak ikhwan akhwat tu
boleh sertai, boleh jadi dia nak jadi 2 hari ke ada bermalai ke lah mana, itu tengok kepada perkembangan. Kita langkah seterusnya. Jadi yang pentingnya kita harap bahawasanya pihak penganjur, pihak kejagaan Satri Setaban As-Salam boleh memikirkan untuk nak majukan kegiatan ini. Pihak universiti bekerjasama insya-Allah. Dan juga kita harap kepada penceramah daripada luar tu tidak jemulah untuk hadir. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada ikhwan akhwat yang memberi kerjasama, dan kita tutup majlis dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.